Lupa, biarlah. Musuh kepada kejayaan. Wallahualam. Baik. Tapi ingat, adik-adik, tuan-tuan, puan-puan, keluar daripada dewan ni, apa keyword yang kita mahu bawa balik dan pegang? Mindset. Saya pergi training 7 Habits facilitator daripada Dr. Stephen Covey. Allah ya rahmat. Mendiang Stephen Covey. So, ikut training 7 Habits. Kalau tuan-tuan pernah kenal kitab buku ini. Buku yang disebut sebagai kitab. Dia memberikan cahaya di barat, mengubah 10,000 organisasi. 7 Habits of Highly Effective People. Saya pergi trainingnya. Satu perkara yang saya belajar adalah anda tak boleh nak lakukan perubahan habits manusia. Anda nak mengubah manusia, okey, kita kena punctual 8.30, 8.31 tepat kalau boleh. Kita tak main 8.30, 8.10, 8.31. Kita main minit kalau boleh. Ikut budaya Jepun, dasar pandang ke timur. Hidupkan minit bagi menunjukkan kita sangat sibuk. Sampai minit pun kita serius. Kita kena on time, every time. Kita mahu itu, kita mahu ini, kita mahu staff kita itu, kita mahu staff kita ini, kita nak orang bawah kita itu, kita nak orang bawah kita ini. Anda mahu lakukan perubahan tindak tanduk manusia, tetapi barang diingat, tindak tanduk manusia takkan berubah tanpa perubahan di sini. Apa dia, tuan-tuan? Bukan IQ. Apa dia di sini? Cara dia melihat diri dia. Paradigm, fikrah, mindset. Betul kan di sini? Sebab kalau peraturan, polisi tegas, peraturan punishment sebagai suatu jalan keluar bagi mengubah manusia, ya, dia akan berubah. Tapi perubahannya tidak jangka panjang. Ya, dia akan berubah di tempat kerja, di rumah belum tentu. Ya, dia akan berubah. Tapi pada bila-bila masa, dia akan tergelincir je daripada jalan yang sebenar. Semangatnya sangat bermusim. Dan dia mengikut semangat orang lain. Bangun pagi tengok emosi orang lain, cuaca emosi orang, dan dia sangat dependable. Dia sangat reaktif dengan cuaca emosi orang. Bangun-bangun tidur, lepas main Facebook, tengok Facebook contohnya. Orang update tentang apa contohnya? Orang update tentang gambar-gambar aksiden. Ya Allah, pagi-pagi update gambar aksiden, terbelah perut dan sebagainya. Dah tak ada benda lain ke nak buat. Memulakan pagi dengan sangat negatif. Dan kita pun tengok, Allahu Akbar, kita pun jadi negatif. Orang yang proaktif lawan kepada reaktif. Orang reaktif, dia react dengan emosi orang. Dia sampai di tempat kerja, orang dah mula kata sesuatu yang tidak best tentang dia. Contoh, kita sampai ke tempat kerja, ada orang, tuan-tuan, bahasa dan intonasi bahasa sangat main peranan. Ini kalau dalam modul komunikasi sangat-sangat penting. Kita duduk di tempat kerja, ada orang, dia kata, awal datang, dia habiskan perkataan itu dengan nada tinggi. Mesejnya sangat berbeza dengan orang yang menyebut perkataan sama tapi intonasinya rendah sedikit. Awal datang. Mana yang ikhlas, mana yang tak ikhlas? Anda boleh nilai. Mana ada saya marah? Anda boleh nilai kan? Intonasi sangat menggambarkan mesej yang sebenar. Kalau nada tinggi, anda memang sarkastik, anda memang nak perli dia sebenarnya. Maka kadang-kadang kita didatangi dengan elemen-elemen macam tu, dan kita jadi down bila jadi macam tu. Anak tumpahkan kopi di baju putih ketika sarapan pagi, mana tak lemah semangat. Kita dah mula pagi tu dengan penuh kemarahan. Tetapi ini orang reaktif, orang yang react. Tapi orang yang proaktif adalah orang yang hidupnya tidak berdasarkan condition, hidupnya based on decision. Hidupnya berdasarkan decision. Dia dah decide apa yang saya mesti buat pada hari ini. Hidupnya tak tengok jam. Hidupnya mulakan dengan tengok kompas dulu. Kita bangun-bangun tengok jam, betul tak? Kita kejar apa yang urgent. Tetapi kita lupa benda yang urgent kadang-kadang tidak penting. Benda yang kita lazimi pun kadang-kadang benda tu kita tidak lihat penting.
Sebab itu Kobe kata bangun pagi anda tengok kompas dulu. Bukan maksudnya anda beli kompas. Function kompas arah tuju. Function that. Tanya diri anda, apa yang penting bagi saya? Barulah soalan kedua datang, apa yang urgent bagi saya? Sebab kadang-kadang tak ada benda urgent. Hari Sabtu, hari Ahad, anda tak ada benda urgent. Contoh, hari Ahad, hari Sabtu ada program. Hari Ahad contohnya, tak ada benda urgent. Anda sangat tidak ada program pada hari itu. Tetapi apa yang patut anda buat? Maka soalan pertamanya, what's important for me today? Apa yang penting? Dan untuk menjawab soalan ini, anda kena tanya, who you are? Siapa anda? Anda hamba Allah. Anda ayah kepada seorang anak. Anda suami kepada 3 orang isteri. Contoh, anda anak kepada seorang mak. So, tanya soalan tu, baru anda tahu who you are. Dan bila anda dapat jawab who you are, terjawablah apa yang penting bagi anda. Dia tak ada main-main dalam mendefinisikan apa yang penting bagi saya. Sebab kita kadang-kadang kabur untuk mendefinisikan sesuatu itu penting ke tidak. Penting ke tidak bergantung kepada siapa anda. Apa big rocks, apa pakaian uniform anda, apa peranan anda. Baik, jauh saya pergi, minta maaf. Ada 60 slide, baru slide keempat. Saya harap saya sempat untuk berkongsi dalam tempoh yang berbaki ini, insyaAllah. Kembali pada cerita ini, saya nak simpulkan, dia menjadi somebody yang luar biasa. Di Malaysia ada juga orang yang kena penyakit macam ni. Wan Suhazli, Wan Muhammad daripada Kelantan, pelajar yang dapat UPSR straight A dan SPM pun 8A daripada Kelantan. Juga adalah beberapa orang. Saya nak simpulkan kepada 3 perkara. Ini dia panggil somebody. Orang sudah kenal siapa Vic Voice. Itu dipanggil personality. How the others feel about you. Orang yang sempurna tubuh badan pun, anak-anak gadis di sekolah yang hampir-hampir give up dengan peperiksaan, tak dapat nak skor, kadang-kadang panggil dia untuk berikan motivasi. Sebab dia berkongsi dengan anak-anak yang sempurna tubuh badan ini sesuatu yang anak-anak tubuh badan ini cacat. Kalau anda tengok video tadi, apa yang dia kata? The biggest disability is, apa dia kata? Kecacatan sebenar seorang manusia bukan pada tubuh badannya, tetapi pada perasaannya. Dia rasa takut ke tidak? Anda takut dengan siapa sebenarnya? Jadi, pertama, personality. Dia menjadi somebody, dan hasil daripada kepercayaan mindset dalam fikiran dia, dia tidak berputus asa. Ini cerita individu. Ini cerita individu. Mari saya bawa anda kepada cerita bukan individu, cerita bangsa yang juga tidak berputus asa. Bangsa yang kaya dengan prinsip-prinsip untuk tidak berputus asa. Anda pernah dengar kamikaze? Anda pernah kena harakiri? Anda pernah kena bushido? Anda pernah kena keizan? Apa yang anda kenal sebenarnya, tuan-tuan? Nampak senyap belaka ni. Ada banyak organisasi di Melayu, di Malaysia, tanah Melayu. Banyak organisasi di Malaysia ini, dia mengambil semangat negara ini masuk dalam organisasi mereka. Nama 7S, 5S. Sebab ini bukan cerita individu. Ini cerita, anda akan tengok video moderator Laukana Bainana. Dia ke Jepun. Dia tengok dengan mata kepala dia sendiri. Dia rakam secara spontan. Bukan adegan orang-orang besar, bukan adegan 1-2 individu yang memang dikenali hebat, tetapi rakyatnya sendiri di stesen minyak. Rakyat Jepun di bandaraya Tokyo. Anda akan saksikan macam mana bila sebut Jepun, siapa tak kenal? Mereka sudah ada personality, betul? Made in Japan adalah satu kalimah yang menunjukkan barang ini memang bukan biasa-biasa. Saya ada kereta keluaran Jepun dan sangat berbeza daripada kereta yang saya guna sebelum ni tanpa disebut negara mana yang keluarkan. Kereta itu kereta
Yalah, adalah kereta yang saya pernah guna. Tapi kereta Jepun yang saya guna sekarang, dia bukan sekadar digital, tahu tak? Tekan satu butang, habis, shutdown satu sistem kereta. Tetapi lebih daripada itu, ada beberapa butang, dia panggil butang Econ. Bukan Econ, ECON. Butang untuk saving minyak dan butang untuk saving, bukan saving, menyelamatkan asap yang keluar daripada kereta daripada memburukkan lagi keadaan alam. This is Jepun. Nak lagi mudah faham, ada dua robot. Robot pertama namanya Iron Man. Robot kedua namanya Doraemon. Boleh beza? Cerita tentang dua robot ni. Beza? Kalau tak kenal Iron Man, jumpa Bang Amin Idris. Dia kaji Iron Man punya sirah. Okay, you just name it for me. Robot-robot di Jepun, di Hollywood. Terminator, Robocop, yang separuh badan manusia, separuh robot ni. Apa lagi? Pacific Rim, Optimus Prime. Kalau anda tengok filem-filem ini, konsisten secara istiqamah, dia menggambarkan dunia hanya boleh selamat di tangan robot-robot ni. Dan itu hanya mesej tersurat. Mesej tersiratnya adalah, ini Hollywood Masonic punya mesej adalah, ya, hanya kami boleh menyelamatkan dunia, tetapi mesti berlaku sedikit kemusnahan. Kalau anda lihat Man of Steel, kalau anda lihat Superman yang dah tak pakai seluar dalam kat luar tu, dia menyelamatkan bumi US. Avengers yang bertindak, Avengers anda tahu kan, dia adalah sekumpulan fardun muslim yang berjamaah. Di sana ada Captain America, di sana ada Thor dengan tukulnya, di sana ada Iron Man, di sana ada Hulk, di sana ada macam-macam orang yang bergabung dalam amal jama'i. Mereka bergerak secara berjamaah. Mereka menyelamatkan US juga dengan sedikit kemusnahan. Maknanya apa, nak lebih mudah faham, manusia mati tak apa, bangunan roboh kerana kami bertarung di medan bangunan-bangunan ini tak apa, demi menyelamatkan dunia. Maknanya manusia mati walaupun satu nyawa, it's okay demi menyelamatkan dunia. Mereka boleh bertarung di planet Krypton sepatutnya, mereka boleh bertarung di tempat lain, tapi kenapa bandar-bandar raya di tempat ini, di White House contohnya, mereka bertarung? Ini mesejnya. Kalau saudara-saudari mengkaji sepak terjang Zionism, mereka hanya boleh memerintah dunia dengan kematian beberapa populasi manusia. Apa mesejnya? Kita kadang-kadang tak faham. Tengok je. Tetapi Doraemon, anda boleh tengok, ya apa pun masalah Nobita, Doraemon ada penyelesaiannya. Mesin masa, dia terlepas exam, tertidur. Mesin masa mengembalikan dia ke masa sebelum exam. Tetapi mesej yang disampaikan sangat mendalam. Bukan sekadar, okay, every Japanese must think like Doraemon. Every problem we have solution, and we must think 10 years forward. 10 years, kita kena mampu fikir 10 tahun ke depan. Prinsip Doraemon, cerita Doraemon, anak-anak tengok Doraemon sebab supaya mereka nampak this is Japanese. This is how we define Japanese. We must be Doraemon. Kita mesti menjadi solution kepada masalah manusia. Tetapi barang diingat, apa terjadi secara konsisten istiqamah cerita-cerita Doraemon, dia akan tunjukkan Nobita akhirnya salah guna this technology. Dan dia menyesal, menangis-nangis kerana salah guna teknologi. Am I right? Yes. Kerana Japanese, mereka ada prinsip. Kalau anda tengok video kejap lagi, ada 3 babak. Di beberapa lokasi dirakam secara spontan di Bandaraya Tokyo. Dirakam sendiri dan disebut dan dimoderatorkan sendiri oleh Syekh Ahmad As-Sughairi, yang berhenti merokok selepas membaca buku Awaken the Giant Within, yang ditulis oleh Anthony Robbins. Buku barat mengisafkan dia. Maknanya ambil apa yang baik, meskipun daripada barat, meskipun daripada Jepun. Tuan Mahathir pernah mencadangkan dasar pandang ke timur.
Kerana ada kaitan dengan Jepun. Saudara, kereta saya seronok dengan produk Jepun. Motor, anda apa produk Jepun motor? Kawasaki, Yamaha. Mungkin anda datang sini tanpa kereta, tanpa motor, tak biasa dengan benda-benda macam ni. Anda jalan kaki mungkin. Tapi at least anda biasa dengan selipar Jepun ke? Sebab orang Jepun, barang-barang mereka sangat teliti dan berkualiti. Kalau anda perhatikan, masyarakat mereka bekerja dengan sangat penuh keterujaan. Kalau anda tengok video ni tadi, saya kata tengok video, tak tunjuk lagi. Orang Jepun sebelum mereka mula kerja, mereka ada dua perkara mereka akan buat dalam masa 10 minit. Pertama, mereka akan berdiri dengan CEO diorang sekali. Mereka akan laungkan ikrar sambil menunjuk-nunjuk jari pada satu arah dinding, di mana dinding itu semacam ayat-ayat mantra diorang. Sebenarnya prinsip-prinsip yang mereka mesti lakukan di tempat kerja. Kami hari ini mesti bekerja dengan rasa seronok. Contoh, mereka akan laungkan. Saya tak sempat nak tunjuk. Saya tunjuk 3 babak yang tak ada kaitan dengan babak tersebut. Di mana babak yang kedua, selepas diorang membaca ikrar, Mitsubishi contohnya, Mitsubishi ada ikrar dan mereka akhiri ikrar itu dengan perkataan aku juara 20 kali. Aku juara, aku juara, aku juara. And then, Ohio. Malam pun mereka sebut Ohio. Petang pun mereka sebut Ohio. Pagi. Petang sebut pagi, malam sebut pagi. Gila. Tak, semangat pagi itu sentiasa nak ada dalam fikiran diorang. Kalau saya berkenalan dengan anda, saya tak akan sebut diri saya Syahri Abdul Rahman. Diorang akan berkenalan, orang Jepun yang betul-betul Jepun, bukan yang bangsa Gangnam Style. Itu yang dah rosak tu. Tak dapat nafi ada orang Jepun yang dah rosak. Tetapi yang betul-betul Japanese, yang betul-betul kekal kejapanisannya adalah saya Syahri bin Mitsubishi. Contoh, saya Amirah binti Toyota. Tempat kerja mereka adalah keluarga mereka. Saya Syahri Telaga Biru. Bangga. Bangga. Tapi saudara-saudari bila berkenalan dengan orang, anda mention tak Telaga Biru? Tengok keadaan dululah. Tanpa membuang masa, saya tunjukkan video ini. Anda akan tengok ya, attitude orang-orang Jepun. Dan attitude ini dipengaruhi. Kalau video tu boleh saya panjangkan, Ahmad Suhairi, dia temu ramah orang-orang yang telah melakukan keajaiban depan mata dia. Dan dia selalu compare dengan Saudi. Video Laukana Bainana, anda boleh download ya, Khawatir Khamsah. Khawatir Khamsah di YouTube. 30 siri kalau tak silap saya, lengkap. Inni ra'aitul Islam fil Yaban wa idza raja'tu ila Misra fara'aitul muslimina bidunil Islam. Saya pergi ke Jepun, saya lihat Islam, tak ada orang Islam pun. Tapi saya lihat Islam. Dan bila saya balik ke Mesir, saya tengok orang Islam ramai, Islam tak ada. Tak berapa ada. Macam mana nak ada, tuan-tuan? Saya pernah duduk di Al-Azhar, belajar di sana 2 tahun. Masyayikhnya subhanallah, inilah ulama antara ulama yang paling saya rasa terbaik di dunia yang lahir daripada Al-Azhar. Tapi masyarakatnya, ya Allah, betul saya tak pelik kalau Mursi berjatuh. Sebab masyarakatnya mudah sangat dimainkan. Karat 40 tahun bawah Mubarak tu terlalu sukar untuk dibersihkan. Bangsa Mesir, contoh ya, mereka adalah satu masyarakat yang suka menekan horn dan membisingkan horn mereka di jalan raya. Anda tak jumpa keadaan ini di planet kecuali planet Mesir. Jordan kurang sikit. Tapi Mesir ni menekan horn adalah salah satu bentuk ketenangan bagi mereka. Sikit-sikit horn, sikit-sikit horn. Tak ada sebab pun. Kalau bahkan dikatakan pada saya, kalau anda tidak menekan horn tanpa tujuan, anda boleh dilanggar. Tu dia. Pernah sekali saya naik terangkut daripada Tontor ke Kahirah 2 jam. Di tengah-tengah highway plus di sana ada bumper. Tak ada signboard bagi tahu ada bumper. Mana tak terbalik terangkut. Dan apa yang menarik, terangkut terbalik, 18 orang dalam terangkut tu marah driver. Lepas marah, driver kata apa? Sallu ala Nabi. Insaf belaka. Ini defense system dia. Bila semua insaf, pakak-pakak keluar balik daripada pintu yang satu lagi itu, angkat balik terangkut tu, masuk balik, bergerak balik. This is how you define Misriyun.
Sebab itu Sughairi kata, ini ra'aitul Islam fil Yaban. Mereka manusia yang jaga masa. Mereka manusia yang menghormati orang lain. Anda rasa macam diri anda seperti VIP di stesen minyak. Stesen minyak dah. Anda orang buta ada laluan warna kuning di bandaraya Tokyo dan semua bandaraya. Saya tengok laluan kuning ni ada di KL Central. Tapi tak semua tempat. Tapi di Yaman, di Jepun, laluan kuning. Sebab apa? Orang Jepun berjalan cepat. Mereka boleh berlanggar antara satu sama lain. Sampai orang yang buta pun dilanggar-langgar. Mereka ada laluan khusus. Dan diorang punya tongkat itu akan dapat kenal pasti, ini laluan kuning untuk saya. Dan beg duit ada 6,000 yen. Diletak di tengah-tengah bandaraya Tokyo oleh Ahmad As-Sughairi. Letak betul-betul kat situ. Tengok apa yang orang Jepun buat. 6,000 yen. Dompet tidak diketahui siapa yang milik. Milik siapa? Sengaja diletak oleh Ahmad As-Sughairi. Mana videonya? Daripada tadi bercakap. Satu-satunya negara yang pernah kena bom atom. Namun tidak sampai 18 tahun mereka bangkit semula. Tak sampai 18 tahun kembali jadi negara maju. Teksi-teksi di Jepun dicuci 2 minggu sekali. Teksi di Malaysia jangan banding. Orang Jepun mereka nak cepat, dan teksi mesti memudahkan mereka. الذي يحطه على السيارة علشان لا يمدد بنزين السيارة. لاحظ المنديل اللي حطه هنا علشان لا
يجرح السيارة. يعني لا قدر الله تيجي تجرح السيارة، لا يجوز. فيحط لك المناعة. هذه الصورة